Baik, dan ketiga katanya, dan jauhkan oleh kamu akan segala yang haram, supaya ikhlas kamu akan agama. Okey, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita, jangan buat benda haram. Buat pun jangan, dekat pun jangan, apatah lagi buat. La taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata 3 orang ni tak boleh cium bau syurga ni. Pertama yang tak boleh cium bau syurga ialah orang yang derhaka pada mak, uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Takkan cium bau syurga. Bau syurga tu dapat dicium daripada jarak perjalanan 500 tahun perjalanan, boleh bau lah. Saya dari Ipoh ke masjid tuan-tuan ni 2 jam. 2 jam. Syurga tu 500 tahun berjalan baru sampai. Tapi bau dah sampai dah. Punya wanginya bau syurga. Tapi untuk penderhaka pada mak bapak, tak dapat cium. Jangan kata nak masuk, nak cium pun tak dapat. Nombor 2 kata Rasulullah, orang yang takkan dapat cium bau syurga siapa? Mudminun khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak sampai mati, tak ada tobat-tobat. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita orang yang nak mati ni, tuan-tuan, minta arak. Anak berlari pergi kedai, beli arak, sumbat kat mulut pak. Pak nazak nak mati lah. Pas dapat arak lega orang tua, mati dengan arak ni. Takkan masuk syurga. Yang ketiga, wadayus, suami yang dayus, yang membiarkan isteri dia buat jahat, yang merelakan isteri dia didatangi oleh orang lain, dicampuri oleh orang lain, dia tak kisah pun. Yang ni dayus. Disebutkan dalam syurga tu ditulis apa? Anti haramun ala dayus. Di pintu syurga tu dia tulis apa? Macam tuan-tuan tulis kat pintu masjid tu. Yang tak ada topeng, yang tak ada sejadah, tak boleh masuk. Macam tu, lebih kurang. Hak di syurga macam tu. Kamu, wahai syurga, diharamkan untuk orang dayus. Tulis kat pintu syurga. Orang dayus, no entry. Sudah. Berapa ramai hari ni yang dayus? Yang duk biarkan isteri dia dipegang, dipeluk atas nama berlakon. Dia kata ni skrip ustaz, kehendak skrip, kehendak pengarah. Dia memang jalan cerita dia macam tu lah. Jadi isteri saya jadi mak pada dia, jadi dia sakit. Isteri saya ni sakit lah dalam drama tu. Jadi watak hero ni anak dia lebih kurang cium dahi mak dia, pegang tangan lah. Biasalah orang sakit takkan nak cium bantai, cium dahi lah ustaz. Kita kena realistik lah. Tak apa, realistik pun realistik lah. Walaupun hang berlakon, tapi dia cium betul. Walaupun kamu berlakon, tapi pegang tu betul. Walaupun cuma berlakon, tapi peluk tu betul. Betul itulah nama dia dayus, sebab kamu redha pada dia. Tak boleh nak taubat, tak boleh nak berhenti. Dah ada orang tanya pula, ada ustaz cakap macam ni, kenapa ustaz tak cakap sendiri dengan artis-artis? Cakap. Dah ustaz cakap di masjid ni pun tak guna ustaz. Sini tak ada siapa artis. Kumpulan Boria pun tak ada sini ustaz. Lagi 2-3 hari saya akan kumpul dengan 50 artis di satu tempat. Pengarah pun ada, artis pun ada. Saya nak cakap benda-benda ni. Dulu cakap dah, nak buat lagi sekali lagi. Biar kalau nak buat drama pun, drama yang betul-betul Islami. Kalau nak cari makan pun jangan sampai jadi dayus. Jangan sampai buat benda haram. Dan jangan sebut ini kehendak skrip, ini kehendak pengarah, ini kehendak jalan cerita. Jangan sebut. Yang kita nak cakap ialah mana dia kehendak Allah. Sebab disebutkan kepada kita, jangan kamu buat benda yang haram kalau kamu nak ikhlas di dalam agama. Bila kita duk buat benda yang haram ni tuan-tuan, jangan cakap kita boleh ikhlas dalam apa benda sekalipun. Kita yang buat benda haram, kita nak ikhlas apa? Nak ikhlas apa?
Kita kaki zina, tiba-tiba kita nak nasihat orang jangan zina. Nak ikhlas apa benda? Hang membuat. Kita kata jangan lawan mak pak, mak hang buang. Hang kata kat aku, apa benda yang kita boleh cakap, akhirnya tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab benda tu aku buat. Akhirnya kita diam tak kata apa, diam tak kata apa. Tuan-tuan ingat, orang baik-baik tak buang mak bapak. Saya satu mak telefon saya, ustaz baru ni datang masjid kami ya. Di mana tu kak? Saya kata ada. Ni kak nak cakap sikit lah. Ustaz kenal ke tu imam tu? Kenal gitu lah. Dia jadi imam tu minum makan sekali lah. Nak abang sikit lah. Dia dah 2 bulan tak balik rumah. 2 bulan tak cakap, 2 bulan tak telefon, dia marah kat makcik. Habis tu, itulah kalau ustaz boleh telefon dia, baliklah rumah. Tu imam. Saya kata, siapa makcik tak habang sebelum saya pergi ceramah? Ni dah balik dah, tunggu 20 tahun pula, dia panggil. Ceramah ni bukannya saya kata setiap bulan mai tu kuliah. Ceramah ni kadang-kadang seumur hidup. Dekat rumah saya tu, surau belakang rumah saya, tak panggil. Di kampung saya di Ipoh tu surau belakang rumah tuan-tuan tak panggil. Hak panggil tu surau belik gunung. Naik terbang nak pergi ceramah susah bayar tuan. Yang tu panggil. Hak dekat rumah tak panggil saya kata. Patutnya kak telefon saya bagi tahu sebelum saya pergi ceramah. Bolehlah saya selit-selit. Ni saja-saja nak telefon dia dak saya kata kak. Itulah kata orang kita. Orang kita ni di belakang ni mesti sebut kata. Itulah kata tu, kata. Lu kata apa? Tak terkata apa. Kita ni habis di belakang tu mesti sebut. Itulah kata. Jadi tu imam tapi itulah kata. Habis kata tu. Tak terkata-kata makcik. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita ada ni ujian untuk kita. Nak tengok setakat mana kita boleh buat dengan apa yang kita cakap. Kadang-kadang apa yang kita cakap, kita buat. Kadang-kadang kita cakap saja tapi tak buat. Kadang-kadang tuan-tuan tak mampu nak cakap. Pasal aku yang buat benda tu. Tak mampu. Tu yang dia diam. Pasal apa? Pasal dia yang buat. Dia nak menegur tak boleh. Dia nak menasihati tak boleh. Dia nak larang orang buat tak boleh. Dia nak sentuh bercakap pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia yang buat. Dia yang kaki rasuah. Macam mana dia nak ajak orang supaya jangan rasuah? Hang pun teruk. Sebab tu kalau nak jadi betul-betul boleh nasihat orang, boleh betul-betul ajak orang, jaga diri kamu. Jangan buat benda dosa. Jangan buat benda haram. Dulu saya ceramah ni tuan-tuan guna CD. Satu Malaysia, Singapura, Brunei jual CD. Dulu, lepas tu baru masuk televisyen. Setiap bulan keluar 3 tajuk, 4 tajuk. Yang saya tak boleh lupa tuan-tuan. Ada satu anak perempuan, dia kata ustaz ni, ustaz mengajak dekat ni sebulan sekali ke? Saya kata dia, alhamdulillah ni mak pesan dia. Mak nak kata apa? Kami baru ni beli CD ustaz. Ni nak abang lah. Abang saya ada dalam CD ustaz tu. Dalam kameraman duk ambil gambar tu. Mak perasan tu abang. Oh iya ke? Bukan senang kata masuk CD ni. Tak, bukan masalah senang ustaz. Masalah dia abang kami ni dah bertahun tak balik rumah. Tapi tengok dengan pakai serban, pakai jubah tu kemas sangat ustaz. Dia kecil hati mak saya ni tegur isteri dia, menantu lah. Dia tegur, mak tegur, isteri ni tak balik dah, suami pun tak balik, laki bini pun tak balik. Abang saya ni ustaz, dia buang kami terus di kampung ni. Bukan sebulan ustaz, bukan berbulan-bulan, bertahun. Allah. Jadi ustaz, boleh tak mak minta tolong? Ustaz tolonglah bisik-bisik, tengok-tengoklah mak di kampung. Kami nak kontak dia tak tahu nombor apa pun tak tahu dah ustaz. Aduh, subhanallah.
Macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk dengar ceramah ni tuan-tuan, benda tu mai kat kita. Apa yang ustaz tu cakap, apa yang penceramah tu cakap, dia mai kat kita. Bagi orang yang lapang hati dia ingat itu sebagai nasihat untuk dia berubah. Bagi orang yang busuk hati, dia akan cakap apa? Celakanya ustaz, kan nak mengajak mengata ke orang. Nombor 3, apa yang dia akan fikir? Ni mesti ada orang suruh cakap ni. Tidak mana dia tahu. Haji Dolah ni, nampak? Tak pasal-pasal Haji Dolah kena entah. Dia mula tuduh dah. Orang ni telefon ustaz, orang ni suruh ustaz cakap, orang ni suruh ustaz sentuh sikit. Dan memang ada pun AJK suruh taruh. Ustaz taruh si ustaz, bagi punya ustaz. Ada juga. Ustaz pun bodoh, dia pergi taruh je. Ustaz yang kena hak itu balik gitu. Jadi sebab itu yang tuan-tuan yang saya hormati, kalau nak jadi orang yang betul-betul ikhlas, jangan buat benda yang haram. Anak akan hormat pada kita, isteri akan hormat pada kita, orang akan hormat pada kita sebab orang tahu kita tak buat. Tapi kalau kita buat benda haram, kita nak tegur isteri kita, isteri akan cakap, abang serupa kata korang. Diam. Jadi kita buat. Cuba kita tak buat, isteri akan taat pada kita, suami akan taat pada kita sebab kita tak buat benda haram. Jadi kalau nak selamat tuan-tuan, jangan langsung buat benda yang haram ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jaga kita.